petang ini Umi nak minta tuan-tuan dan puan-puan semua saudara, semua apa kita kata ahli-ahli dalam kumpulan ni, walaupun kita tak ada kumpulan rasminya, tapi Umi rasa ini kumpulan kita lah. Ini keluarga kita lah. Mari semua ahli keluarga sembang petang, semak dalam diri, aku masih benar-benar cinta ataupun aku terpaksa. Aku terpaksa sayang suami kerana dia bagi makan, bagi minum dan sebagainya. Aku sayang isteri kerana aku ada anak-anak. Kalau aku tak sayang dia, maka anak-anak berjempera. Adakah aku benar-benar menikah dengan dia atas dasar cinta yang abadi, cinta yang sejati, atau cinta kerana dah terpaksa? Kerana cinta ini sangat mahal harganya. Kasih sayang ini sangat mahal harganya. Sebab itu manusia paling baik, suami paling baik, lelaki paling baik. Ini pesan Rasulullah pasak-pasak dalam telinga. Lelaki paling baik di dunia ialah lelaki yang paling baik dengan isterinya. Lelaki paling baik dalam dunia ialah laki-laki yang paling baik dengan isterinya. Baik apa maksud baik? Bukan bagi makan, bagi minum tu jadi baik. Itu macam binatang peliharaan juga. Makan, minum, bagi pakai baju dan sebagainya. Baik maknanya, dia sangat baik hati dengan isterinya. Tak kedekut, tak bohong, tak curang, tak inaya, tak sakit hati, tak dera, tak sakit, tak torture dan sebagainya. Itu baik. Bahasa yang digunanya, bahasanya lembut-lembut, bahasanya halus, bahasanya santun, tidak membunuh, tidak melukakan, memalukan, memilukan, merendahkan. Ya Allah, malah menghancurkan. Sentuhannya bukan sentuhan panglima. Panglima perang. Sentuhannya sentuhan, ya Allah, ibu kucing pada anak kucing. Kalau kita kata yang nak cari contoh paling lembut. Okay? Kita tak pernah tengok kucing cakar anak dia tu. Okay? Walaupun anaknya manjat-manjat badan dia, okey je, tak ada masalah. Maka sekali lagi mari kita sama. Hari ini sudah terpapar bukti bahawa anak-anak bercakap dengan mak ayah sudah seperti bercakap dengan, ya Allah, bukan mak, bukan ayah dah. Kadang-kadang lebih kasar daripada bercakap dengan kawan-kawan. Dengan kawan-kawan, mereka respect. Okay, maka bila kita kata baik dengan ahli keluarga, baik kelakuannya, tindakannya, penampilannya, pergaulannya, adabnya, cara makannya, cara duduknya, cara bersembangnya, cara memanggilnya, cara melayannya, cara melihatnya, cara memberi perhatiannya, cara menghormati privasinya. Itu yang kita kata baik. Jangan ada ungkapan, alah kalau buat baik-baik pun esok dia naik kepala. Oh, naik kepala. Anak kita naik kepala gila ke? Maka sekali lagi bermakna kita sudah meramal anak kita untuk jadi kurang ajar. Jangan kata budak-budak sekarang mana boleh lembut-lembut. Pada semua maha guru, semua guru-guru yang diberi amanah oleh Allah mendidik. Kalau anda tidak mendidik dengan lembut, ilmu yang dipakai oleh anak jadi perompak lanun. Ilmu tidak akan membimbing anak jadi santun, jadi baik, tapi ilmu membuat anak jadi sombong. Kalau berjaya dia jadi sombong, kalau kaya dia jadi kedekut dan tamak, kalau dia ada pangkat dia zalim. Kerana kita tidak pernah menyemai cinta kemanusiaan. Tidak pernah menyemai cinta kemanusiaan yang namanya ihsan itu ke hati anak murid kita. Sebab itu kalau anda tanya balik, kalau anda jadi guru, ada tak anak-anak murid yang kenang anda? Ada tak anak-anak murid yang kahwinkan anak jemput kita ni? Ada tak anak-anak kita, anak murid kita yang kalau kenuri besar ke, kenuri kecil ke, dia akan WhatsApp kat cikgu dia? Ada ke tak ada? Nama cikgu dia meniti di bibirnya. Kalau mereka berjumpa sesama mereka, mereka akan bercakap tentang kita. Kalau ini tidak ada di bibir anak-anak, bermakna sentuhan kita sebagai guru tidak memberi apa-apa kesan. Kecuali sijil. Sijil tak bawa mana-mana sayang.
Ilmu saja tanpa adab, tanpa akhlak, tanpa karakter yang baik, tanpa santun yang baik, tanpa cinta yang ikhlas tak mampu membangun tamadun. Hari ini anak kita mati-mati dapat markah banyak-banyak tapi adabnya kosong. Akhlaknya koyak rabak, akidahnya hancur berkecai, Tuhannya hilang. Sebab itu kita katakan kita nak salahkan teknologi. Teknologi ni lah merosakkan bahasa. Siapa rosakkan bahasa kalau bukan kita? Komunikasi kita dengan keluarga. Tolong semak. Ini yang pertama yang Minik buat petang ni. Tolong semak komunikasi kita dengan anak-anak. Pertama, semak air muka kita ni. Bercakap tu bahagia ke tak bahagia? Cakap tu sengsara ke cakap sebagai tentera dalam kawat? Bercakap tu paksa ke, nak suruh orang hormat ke, nak suruh orang takut ke, nak suruh orang ikut dengan beradab. Sebab itu sekali lagi, keluarga tanpa komunikasi yang baik tidak akan jadi baik. Sebab itu hubungan komunikasi sangat penting. Komunikasi bukan sekadar bercakap. Komunikasi, cara kita melihat anak kita macam mana. Cara kita menegur anak kita macam mana. Cara kita mendengar luahan perasaan anak kita macam mana. Cara kita buat sentuhan pada anak kita macam mana. Itu semua bahasa-bahasa yang sangat mahal. Berapa orang kata-kata COVID tak boleh peluk anak. Dah. Ramai keluarga tak pernah peluk anaknya. Okay? Mana mungkin anak akan peluk jasad kita? Mana mungkin anak akan menangis tengok jasad kita terlantar? Mana mungkin anak akan rangkul kita kalau kita jatuh? Mana mungkin anak suap kita di atas riba mereka? Ramai anak tak boleh riba mak ayah dah. Apalagi nak suap mak ayah pakai straw je dong. Kerana apa? Mereka melakukan layanan itu bukan kerana cinta, bukan kerana kasih, bukan kerana sayang, tetapi kerana tanggungjawab. Bila kerana tanggungjawab, mereka lakukan tanpa rasa cinta. Sebab itu kadang-kadang layannya kasar, kadang-kadang tak kisah sangat, buat cincai bancai. Bahawa kekuatan sebuah keluarga kalau tidak boleh berkomunikasi dengan rasa bahagia, dengan rasa penuh kasih sayang, keluarga itu hambar sehambar-hambarnya. Anak tak nak jumpa ayah, anak tak nak bersembang lagi dengan mak ayah, anak tak kisah tak nak ditegur dia apa-apa oleh mak ayah. Apalagi rumahnya bilik asing-asing. Ya Allah, rumah hanya jadi restoran, tempat makan. Rumah hanya kedai dobi, basuh baju. Rumah hanya hotel untuk mandi, tukar baju, caw. Rumah hanya jadi pusat hiburan. Setiap bilik ada semua gadget-gadget hiburan. Dari TV 10-20 incinya sampailah kepada home theaternya, segala benda. Rumah jadi pusat hiburan, rumah jadi hotel, rumah jadi restoran, rumah jadi kedai dobi, rumah hanya jadi bukan lagi tempat menyemai cinta. Wahai ayah yang lambat-lambat balik, jangan rasa bahagia sangat. Saya nak balik lambat sikit supaya anak-anak dah tidur, saya tenteram. Salah. Anda akan kehilangan perhatian dan pasti hilang kasih sayang. Kalau Nabi kata baiti jannati, ya Allah, kalau kita kata hari ini, kita semua mengimpikan nak rumah besar. Kalau dapat yang kecil, sambung, renovate, sampai tak tahu hal. Tak tahu rupa dah rumah kita, macam mana kembang ke tepi, kembang ke tengah. Nak rumah besar, tetapi hatinya kecil, perasaannya kecil, jiwanya kecil. Sebab itu masuk balik rumah tak pernah mukanya ketawa ria ceria. Tak ada. Tengok muka mak ayah balik. Nampak muka anak je. Kenapa tak mandi? Kenapa ni? Kenapa itu? Kenapa? Tengok saja mak-mak yang ambil anak ke sekolah. Okay? Saya dah lama lah tak ambil anak-anak sekolah. Okay? Kemarin saya meneman anak saya untuk ambil cucu saya. Cucu yang ke-10. Pergi sekolah dan berderet kereta. Mak ayah. Anak masuk, salam pun tak. Anak masuk, muka mak macam muka daun teruk. Okay? Cepat. Cepat. Cepat je naknya. Okay? Sama juga makan suruh cepat, pakai baju suruh cepat, jalan suruh cepat, suruh buat homework cepat, suruh mandi cepat je.
Bila perkataan cepat keluar, maka manjanya hilang, lembutnya hilang, santunnya hilang. Apalagi ugut, kamu tak mandi sekarang, kamu siap. Wah, tak makan sekarang siap. Tak habis homework siap. Tak habis ini siap. Siap aja. Itu adalah arahan ketua perang. Bukan ketua keluarga. Maka sekali lagi mari kita semak diri kita. Adakah aku benar-benar menyemai cinta kepada hati anak-anak? Menyemai cinta kepada hati isteri sehingga kami tidak mampu untuk berpisah. Kami tak mampu untuk bergaduh. Sebab tanpa cinta perasaannya mati. Tanpa cinta sentuhannya berkasar sangat macam ya Allah. Kasar sangat-sangat. Tanpa cinta air mata dan air muka tidak mesra. Suara tidak jadi lunak dan menarik didengar. Penampilan keras dan sentuhan-sentuhan tidak diharapkan. Maka bangun balik kekuatan, latih untuk peluk anak. I love you. Sebut perkataan mak sayang kamu, ayah sayang kamu. Kamu anak mak, ya Allah. Anak mak yang paling hebat, ya Allah. Umi peluk cucu nak pergi sekolah, ya Allah. Good boy, clever boy ni, ya Allah. Ni cucu apa soleh ni, ya Allah. Ya Allah, bantu anak aku, cucu aku jadi soleh-solehah, ya Allah. Peluk. Kerana bila ada rasa sayang, anak tidak akan kasar dengan kita. Kalau tak ada rasa cinta, anak akan buat kita macam kawan dia je. Hai hoi hai. Jangan main-main. Itu bukan moden namanya. Itu tak santun namanya. Maka kekuatan kita hari ini, hari ini Umi nak suruh tuan-tuan dan puan-puan semak. Kalau Umi bagi skala 1 sampai 10, cinta anda pada anak anda ada berapa? Cinta pada suami ada berapa? Cinta pada mak mentua ada berapa? Cinta pada kerjaya anda ada berapa? Cinta pada mak sendiri ada berapa? Kerana kalau kita tak pernah menyukat balik, kenapa aku senang sangat marah? Kenapa aku bagi anak sakit hati? Kenapa aku suka bagi anak nangis? Kenapa aku tak tunaikan permintaan anak? Kenapa aku tak rapat dengan anak? Kenapa anak tak nak sembang dengan aku? Kalau masa sehat, anak tak nak sembang. Kalau masa kita sehat, anak tak nak tengok muka kita. Kalau kita sehat, anak tak sambut kita masa balik. Anak tak tegur pun, melintas kat tangga macam lintasan boleh trafik je.